Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1 di tingkatan 5 iaitu tajuk lukisan terbantu komputer atau kita singkatkan kepada LTK. Seperti yang kamu sedia maklum, apabila projek kerja khusus kamu di tingkatan 4 telah siap, kamu harus mempersembahkan gambaran keseluruhan projek kamu dalam bentuk lukisan. Maka disebabkan itulah tajuk ini diajar kepada kamu agar dapat membantu kamu menghasilkan lukisan persembahan yang sebenar mengikut projek yang telah kamu hasilkan. Di dalam bab 1.1, kamu akan diajar mengenai lukisan terbantu komputer di dalam reka cipta. Maka, cikgu mengharapkan agar di akhir sesi pembelajaran, kamu dapat mengenal pasti pelbagai peristian LTK yang terdapat di pasaran. Untuk pengetahuan semua, LTK merupakan satu kaedah untuk kita melukis sesuatu reka bentuk industri atau produk dengan menggunakan perisian komputer menggantikan kaedah manual. Terdapat pelbagai perisian yang biasa digunakan untuk tujuan mereka bentuk serta melakar dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Perisian-perisian ini digunakan dalam semua bidang kerja, terutamanya sekali dalam bidang-bidang yang memerlukan kepakaran seperti bidang kejuruteraan mekanikal, awam, seni bina, mereka bentuk grafik dan semua bidang yang berkaitan dengan penggunaan CAD. Okey murid-murid, terdapat banyak perisian LTK di pasaran yang digunakan untuk melukis dan mereka bentuk produk. Perisian ini membantu kita untuk meneroka idea, menggambarkan konsep berserta rendering dan membuat simulasi dalam situasi yang sebenar. Berikut adalah contoh-contoh perisian dan penggunaannya. Okey, yang pertama, AutoCAD. AutoCAD digunakan secara meluas dalam industri untuk menghasilkan reka bentuk produk oleh jurutera, arkitek dan pereka bentuk grafik. Yang kedua, Solid Edge. Solid Edge boleh menghasilkan lukisan 2D dan 3D dengan solid modeling khusus untuk pereka bentuk kejuruteraan. Yang ketiga, SolidWorks. SolidWorks berupaya untuk menghasilkan lukisan kejuruteraan dengan mudah dan cepat. Yang keempat, Inventor. Perisian ini mampu menghasilkan reka bentuk kejuruteraan yang kompleks dalam bentuk visual dan simulasi. Yang kelima, IronCAD. IronCAD lebih fokus kepada lukisan 3D dengan mengaplikasikan solid modeling teknologi. Yang keenam, Illustrator. Perisian grafik yang mampu mereka bentuk logo dan produk. Dan yang terakhir, yang mungkin kamu pernah dengar adalah SketchUp. SketchUp merupakan perisian untuk grafik 3D seperti reka bentuk dalaman, landscape, kejuruteraan awam dan mekanikal, juga reka bentuk permainan video. Okey, standard pembelajaran seterusnya yang akan kamu pelajari adalah cikgu mengharapkan kamu dapat mengenal pasti perintah asas perisian LTK model 3D bagi tujuan melukis, mendimensi, mengubah suai dan memapar. Cikgu juga mengharapkan kamu dapat menentukan perintah asas perisian LTK model 3D untuk menghasilkan lukisan. Okey, apa tunggu lagi? Jom kita tentukan bagaimana agaknya model 3D bagi perisian LTK. Okey, untuk pengetahuan semua, lukisan 3D merupakan lukisan objek sebenar yang dijelaskan dalam bentuk panjang, lebar dan tinggi yang berada pada 3 paksi iaitu paksi X, paksi Y dan paksi Z. Objek ini akan memaparkan bentuk di atas 3 satah untuk memberikan pandangan sebenar objek. Objek yang terhasil ialah objek 3D yang menggunakan 3 paksi dan 3 satah untuk membentuk satu model. Okey, paparan yang kamu dapat lihatkan di sini adalah salah satu contoh antara muka perisian SolidWorks.
Jadi dekat sini ada beberapa nama yang mungkin kamu baru nampak atau pertama kali lihat. Jadi cikgu akan terangkan satu-satu apakah yang dimaksudkan dengan petunjuk-petunjuk di sini. Okey, yang pertama adalah menu bar. Okey, menu bar. Menu bar ini adalah barisan utama menu. Sekiranya kita nak lukis apa-apa saja bentuk, ini adalah menu-menu yang boleh kita gunakan. Yang seterusnya adalah Command Manager. Command Manager ini adalah perintah-perintah utama yang berada di sini. Okey, perintah-perintah utama, bahagian utama. Kita nak zoom, kita nak tengok dari segi isometrik ke apa, kita akan tekan di sini. Kita nak tukar warna dan sebagainya adalah di ruang ini. Okey, seterusnya adalah screen. Okey, ini screen. Screen ini adalah ruangan ataupun paparan yang digunakan untuk melukis gambar atau projek atau objek atau layar. Ini adalah screen kita lah dekat sini. Kalau screen yang sebenar, tak adalah tulis perkataan-perkataan ni, dia kosong saja yang dia ada paksi di sini. Okey, seterusnya adalah Configuration Manager. Configuration Manager ini adalah bahagian-bahagian fail, utama fail gambar. Okey, maksudnya bila kita dah lukis gambar 3D kita kat sini, segala command dekat sini memang akan ada di sebelah kiri. Okey, taskpan. Taskpan ni adalah menu tambahan yang boleh kita gunakan untuk membantu yang bahagian atas ni, dia duduk dekat sebelah sini. Dan yang seterusnya Motion Manager. Motion Manager ini adalah untuk melindungi ataupun mengandungi, mengandungi menu, objek dan menu option. Di sebelah sini kamu tak nampak lah. Kalau kamu buka SolidWorks yang sebenar, nanti kamu akan nampak. Okey, sebelum kita nak mulakan sebarang lukisan yang menggunakan perintah lukisan terbantu komputer ni, kamu mestilah mempelajari dan menguasai perintah-perintah asas melukis yang ada. Jadi antara perintah asas yang penting ialah perintah melukis. Macam sketch, seperti melukis garisan, melukis bulatan, melukis garisan bebas. Kamu nak lukis segi empat tepat, kamu nak lukis elips, kamu nak lukis lengkok dan sebagainya. Jadi dekat sini adalah dia punya command dia, apa yang kita boleh klik. Dan seterusnya satu lagi menu yang kamu perlu ketahui adalah menu pull down. Okey, jadi kita tengok fokuskan dekat sini sahaja. Ini adalah benda yang akan selalu kamu guna. Dan ini yang paling glamour lah untuk kamu buat kamu punya lukisan. Okey, apa maksud dia satu persatu telah ditunjukkan di dalam arrow ini. Kamu nampak dia dah besarkan di sini. Jadi kamu boleh tengok apa maksud. Contohnya, gambar ini kalau kita tengok bulat pun, ini adalah satu command yang kita boleh gunakan untuk kita melukis bulatan ataupun perimeter circle atau perimeter bulatan yang dah ada nilai kita boleh masukkan. Okey, untuk gambar ini pula apa tujuan dia adalah untuk kita melukis line. Maksudnya gaya bebas ataupun garisan-garisan bebas kita boleh gunakan ini. Ini pula adalah satu ikon yang kita boleh gunakan untuk kita lukis ellipse. Kita boleh gunakan ini untuk kita lukis partial ellipse. Ataupun kita nak lukis parabola ataupun konik. Kat sini bolehlah kamu tengok dekat sini. Kalau kita nak buat ada lukisan kamu yang menggunakan ellipse, kamu boleh tekan klik ini. Okey, seterusnya kalau ini sekiranya kebanyakannya orang akan guna inilah. Nak lukis petak, segi empat tepat, segi empat sama. Ini adalah ikon yang kita gunakan untuk kita lukis corner rectangle, center rectangle, 3 point corner rectangle, 3 point corner rectangle. Okey. Ini adalah perisian-perisian dia. Dan kamu boleh tengok dekat sini lah. Dekat sini. Apa maksud-maksud dia. Okey, lepas kita dah tahu perintah-perintah sketch untuk melukis sebentar tadi,
Jadi kamu bolehlah menghasilkan dimensi untuk sebuah lukisan. Okey, ini adalah contoh-contoh arahan untuk melakukan dimensi pada sebuah lukisan itu boleh dilakukan dengan menggunakan perintah-perintah di bawah. Ada contoh-contoh dia. Okey, macam ini adalah contoh dia adalah Smart Dimension. Smart Dimension ini ada beberapa kategori yang kamu boleh baca di sini iaitu Smart Dimension, Horizontal Dimension, Vertical Dimension, Baseline Dimension, Ordinate Dimension dan sebagainya. Kat sini cikgu tak boleh nak tunjukkan sebab nanti bila kamu gunakan SolidWorks kamu akan nampak kegunaan Smart Dimension ini. Command seterusnya adalah perintah untuk memapar, display command. Tadi Smart Dimension kan? Ini perintah memapar pula, display command. Okey, hasil lukisan yang boleh dipaparkan dengan berbagai-bagai sudut berdasarkan kepada keperluan pelukis. Lukisan boleh dipaparkan dengan menggunakan perintah seperti di bawah. Okey, kat sini adalah perintah untuk memapar lukisan. Maksudnya apa? Bila kamu dah siap melukis dan sebagainya, projek kamu dah siap, bagaimana kamu nak orang tengok lukisan kamu itu? Dalam bentuk apa? Adakah dalam bentuk 3 view, model view, projected view, auxiliary view, section view dan sebagainya kat sini. Jadi kita boleh pilih di kawasan display command. Adalah menu yang antara yang penting selain daripada menu yang sebelum dua tadi, display dan juga Smart Dimension, iaitu menu pull down. Okey, menu pull down ni diletakkan di sini. Kamu boleh klik kanan pada tikus kamu di mana-mana bahagian menu kat atas tu, dia akan keluar banyak menu. Dekat sini nak bubuhkan semua menu memang tak boleh kan, kat sini penuh. Jadi dia letakkan satu tempat dan kamu boleh klik menu apa ataupun command apa yang nak kamu gunakan. Iaitu kita panggil dia adalah pull down. Okey, menu pull down ini boleh diperoleh dengan menekan sebelah kanan pada tikus pada mana bahagian menu atas. Tujuan menu pull down ini adalah untuk memberikan perintah-perintah tambahan yang tidak terdapat pada paparan atau antaramuka perisian LTK. Macam cikgu cakap tadi. Bukan semuanya menu boleh kita masuk kat sini. Memang tak muat. Jadi dia hasilkan, diwujudkan menu pull down ini dan kita boleh pilih dekat sini perintah-perintah tambahan yang tidak terdapat dekat menu utama. Seterusnya adalah menu modify. Okey, hasil lukisan boleh dipaparkan dengan berbagai-bagai sudut berdasarkan kepada keperluan pelukis. Lukisan boleh dihasilkan dengan menggunakan perintah seperti bawah. Okey, tadi dekat sini ada menu apa tadi? Kamu belajar apa? Masih ingat lagi tak? Command Manager. Jadi dekat Command Manager ni kamu boleh modify. Kamu boleh check. Kalau macam gambar ini adalah kita nak zoomkan dia. Ni zoom in, zoom out. Ini kita nak tengok sebelah dalam dia. Ini dekat sini kita boleh check dia nak isometric ke. Kita nak tengok pandang atas ke, pandang bawah, pandang tepi. Segala projek kita boleh lihat di sini. Ini kita boleh kalau nak warnakan dia dan sebagainya. Ikutlah perintah yang sesuai untuk apa yang kita nak buat. Kita boleh klik-klik dekat sini lah. Okay, bila cikgu dah mengajar ni, cikgu mestilah nak uji minda. Jadi cikgu akan berikan kamu link uji minda ataupun sedikit latihan pengukuhan kepada kamu untuk menguji adakah kamu faham ataupun mengerti ataupun tahu apa yang kamu belajar tadi. Dan cikgu juga boleh menguji standard pembelajaran yang cikgu ajar kepada kamu itu dicapai ataupun tidak. Selepas ini kamu boleh klik Google Form yang telah cikgu lampirkan untuk menjawab sedikit soalan berkaitan dengan slide yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, seterusnya sampailah kita ke akhir pembelajaran pada hari ini. Cikgu mengharapkan kamu dapat menguasai tajuk perintah asas lukisan terbantu komputer kerana ini adalah basic yang perlu kamu ketahui sebelum kamu menggunakan perisian itu sebenarnya di komputer nanti. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.